Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So sekarang kita nak lihat bagaimana menyediakan akaun yuran. Okay. So maksud ikan yuran ni ialah pendapatan utama kelab dan persatuan yang semua ahli akan bayar. So kita ada 3 jenis yuran. Satu ialah yuran ketika ahli baru masuk. Okay. Kedua ialah yang ahli bayar sama ada dalam bentuk bulanan atau bentuk tahunan. Mereka boleh pilih nak bayar secara setiap bulan atau setahun dibayar sekali untuk tempoh setahun berikutnya. Okey, seterusnya ialah yuran pertandingan, iaitu semua aktiviti pertandingan yang kita anjurkan, kita akan minta ahli membayar yuran. Yuran masuk jadi kita lihat tadi yuran masuk semasa pendaftaran itu bergantung kepada dasar kelab persatuan. Sama ada yuran masuk tu hasil ataupun modal. Jika dia pendapatan hasil, maka kita akan masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Tetapi jika dia ialah pendapatan modal, maka kita akan masukkan dalam PKK dan akan tambah kepada dana terkumpul ataupun istilah dalam perniagaan ialah modal akan bertambah. Okey, so yuran tahunan tu yang dibayar setiap tahun atau setiap bulan akan direkodkan dalam pendapatan dan perbelanjaan di bahagian kredit. Ini sama dengan dengan untung rugi, iaitu kita akan rekodkan hasil di sebelah kredit, belanja di sebelah debit. So ni ialah pendapatan hasil. So kalau pendapatan hasil, so kita akan kreditkan yuran tahunan. Seterusnya yuran pertandingan. Yuran pertandingan ni pun adalah pendapatan hasil. So pendapatan hasil maka kita akan kreditkan dalam pendapatan dan perbelanjaan. Seterusnya yuran semasa. Yuran semasa ni adalah duit yang kita dapat semasa tahun tempoh perakanan yang kita buat itu. Okey, yuran lapuk pula ialah yuran yang kita tak dapat kutip tahun lepas ahli tak bayar. Sampai tahun ni dia tak bayar-bayar. So akhirnya kita terpaksa hapuskannya dan anggapnya sebagai yuran lapuk. So ini merupakan perbelanjaan hasil. Maknanya dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan iaitu akaun rugi dulu kita akan anggap dia sebagai belanja. Okey. Seterusnya ialah akaun yuran belum terperoleh. Yuran belum terperoleh ni ialah yuran yang dibayar pada tahun ni untuk tahun akan datang. Okay, tahun ni ialah tahun 2021. Jadi yuran belum terperoleh ialah yuran yang dibayar untuk tahun 2022. Sekarang 2021. Okay, ini merupakan wang ahli. Kita belum jadi duit kita lagi. Okay, jadi kelab kena anggap itu sebagai liability. Mana tahu sebelum tahun depan ahli ini dia menamatkan keahliannya. Jadi kita kena pulangkan balik duit dia. So dalam PKK dia di bahagian liability. Seterusnya ialah yuran belum terima. Okay, yuran belum terima ni ialah patutnya kita terima tahun ni. Tahun ni ialah tahun 2021. Sepatutnya kita terimalah daripada Januari hingga Disember, tetapi ada ahli yang tak bayar-bayar lagi tahun ni. So itu ialah yuran belum terima. Jadi duit kita berada pada tangan ahli. So kita akan letakkan di bahagian aset PKK. So ini adalah cara untuk pada saya mudah untuk mengingat. Iaitu apa yang saya hafal ialah belum bayar dan belum terima akhir akan tambah. Dan vice versa Maksud vice versa ni ialah jika akhir kita cakap pasal yuran okay, yuran ataupun hasil. So kalau yuran belum terima akhir tambah, maknanya yuran belum terima awal tolak. Okay, jika yuran belum terima akhir tu kita tambah, maka lawannya iaitu yuran belum terperoleh akan tolak. Dan jika yuran belum terperoleh akhir tolak, maka yuran belum terperoleh akan tambah. So pada saya mudahlah kalau saya dalam bentuk jadual macam ni. Okey. Kemudian kita kena ingat ABT. ABT ialah akaun belum terima. So akaun belum terima adalah aset. So aset lawannya liability. So kalau HBT ataupun yuran belum terima tu aset, maksudnya yuran belum terperoleh adalah liability.
Okey, so yang ini kita boleh cuba hafal. So dapat hafal satu pun cukup lah, iaitu yuran belum terima tambah. Jadi kita menyediakan akaun yuran ni sebenarnya bertepatan dengan prinsip pengiktirafan hasil dan belanja, iaitu prinsip ini mengatakan semua hasil dan belanja mestilah diselaraskan terlebih dahulu sebelum kita dapat jumlah hasil yang kita nak masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Jadi untuk sediakan akaun yuran keahlian ini, okey, kita akan catatkan YBT awal, yuran belum terima awal dan yuran belum terperoleh awal. Okey, yang awal dan juga yang akhir. Okey, yang akhir. So kita akan catatkan terlebih dahulu. So YBT iaitu aset, aset belah debit kan. So YBT, ABT belah debit. ABT ialah aset, so YBT ialah aset, aset debit. YBO iaitu adalah liability. So liability adalah di sebelah kredit. Kemudian yang bank ni hanyalah pos daripada penerimaan dan pembayaran. So kalau kita lihat dalam akaun penerimaan ataupun akaun bank ataupun penerimaan dan pembayaran, maka kita akan dapat satu jumlah datang daripada yuran. So yuran inilah daripada bank inilah kita akan letakkan dalam akaun yuran, jumlah daripada bank. Kemudian yang hujung tahun, yuran belum terima. Okey, jadi jumlah yang kita dapat ni tak cukup kan, sebab ada lagi yang kita belum terima. So kita akan tambahkan. So yang tahun hadapan kita kena tolakkan. So opposite side. Sebab itu dia debit kan. YBO kita debit sebab dia bertentangan dengan bank. Okey, dapat? Okey, jadi kita pada akhirnya akan kena kira berapakah jumlah sebenar yuran untuk tempoh perakaunan ini, pendapatan dan perbelanjaan. So saya ulang balik. Dapatkan dulu bank daripada penerimaan dan pembayaran, tambahkan dengan belum terima, tambah, okey, dia tambah, tolak opposite side YBO, okey, dia tolak, kemudian dia vice versa. Okey, vice versa tu maksudnya YBO vice versa. Okey, iaitu sini YBO. Okey, ini adalah yang tahun lepas punya, sini adalah YBT. Nanti kita akan dapat perbezaan PNP, pendapatan dan perbelanjaan. So kita boleh isikan saja jumlah dalam kotak ni. Okey, bank berapa? Katalah bank. Okey, bank. Kemudian kita ikut sajalah. Kalau yang awal kita tambah, kalau yang akhir yuran belum terima akhir kita tolak. Kemudian yuran belum terperoleh awal kita tambah, yuran belum terperoleh akhir kita akan tolak. Isi saja. Sebab ini adalah contoh ya, contoh. Okey, so YBT. So YBT akhir tambah YBT awal tolak. Tolak lawannya tambah, tambah lawannya tolak. Okey. Baik, kemudian yuran ahli semasa ini adalah bank. So, bank 12120 dia akan tolak 240 tambah 420 tambah 260 tolak 380. Okey. Kamu boleh cuba buat pengiraan untuk mendapatkannya. Berapakah jumlah yuran yang kita kena hantar dalam pendapatan dan perbelanjaan. Okey, kita boleh kira guna matematik biasa. Okey, dan kita lihat macam mana akaun dia. Okey, bank tambah YBT. Okey, tambah YBT tolak YBO dan vice versa. Dan kita dapat pendapatan dan perbelanjaan. So kita lihat kat sini, pendapatan dan perbelanjaan ini adalah sebelah debit.
Okey, yang kat sini sebelah debit. So, bila dia pendapatan dan perbelanjaan, dia berada di sebelah kredit. Sebelah kredit ini adalah pendapatan. Pendapatan, dan di sebelah kredit, sebelah debit ini adalah perbelanjaan. Okey, so ini adalah pendapatan hasil. Pendapatan hasil. Baik, dalam PKK pula kita lihat yuran belum terima ni mempunyai baki debit. Baki debit ialah aset. Yuran belum terperoleh ialah baki kredit. Baki kredit adalah liability. Okey, liability. So YBO liability, YBT asset. Seterusnya kita lihat okey, soalan ni dia ada complicated sedikit lah. Okey. Baik, pertama, ayat yang pertama. Ayat pertama ni 1 Januari. So ini menunjukkan dia ialah baki awal. Okey, baki awal. Baik, kemudian kita lihat sini. Jadi kita tengok YBT ialah ABT. ABT maksudnya dia ialah aset, dia ialah baki debit, aset baki debit. YBO ialah liability. YBT ialah baki kredit. So maknanya YBT awal di sebelah debit, YBO awal adalah di sebelah kredit dalam akaun yuran. Baik. Ada 3 jumlah. So kita kena lihat berapakah jumlah yang sebenarnya yang kita dapat pada tahun 2017. So kita campurkan. Campur 5, 11, 21, 9, 10, 1 kan? 10, 18, 22, 2, 2, so 82. So 28210 adalah jumlah yang kita akan catatkan dalam bank ni. Okey, nampak sini. Okey, so kita dah catat dia duit dalam penerimaan, jumlah penerimaan dah catat. Baik, kemudian kita lihat sini bahasa-bahasa yang tersirat. Baik, ini adalah 2017. Okey, 2017 kita jumlah yang kita dapat ni, okey, daripada jumlah ini yang 2018 ni untuk tahun depan. Kita ni berada pada 2017. So 2018 ini adalah tahun depan. So ini adalah yuran belum terperoleh akhir. Okey, akhir tu maksudnya apa? 31 Disember. Okey, akhir. Okey. Baik, kemudian kita lihat dalam ni 2016. Ini tahun lepas ni. Kita dapat duit, tapi duit ini sepatutnya adalah yuran pada tahun lepas. Okey, kita lihat pada maklumat baki ini, yuran belum terima. Baik, apa maksud baki awal yuran belum terima 1450? 1450 ini adalah yang kita patutnya terima tahun lepas. Sampai tahun ni tak dapat. So 1450 ialah yang patut dapat. Tetapi bila sampai tahun ini, tahun 2017 ini, mereka yang dah bayar berjumlah 850. So patut dapat 1450 yang belum bayar kita lagi ni. Kita belum terima ni 1450. Tapi bila sampai tahun 17 kita baru terima 850. Jadi ada mempunyai 600 lagi. 600 ni tak terima-terima. Okey, kita lihat maklumat tambahan. Yuran tahun 2016 yang masih tertunggak. Maksudnya tertunggak ni maksudnya kita masih belum terima. Maka kita akan hapuskannya sebagai hutang lapuk ataupun yuran lapuk. So 600 ini adalah yuran lapuk. Okey. Baik, kemudian kita lihat maklumat tambahan yang satu lagi. Okey, yuran belum terima pada 31 Disember. Iaitu 880. Ini adalah YBT akhir. Okey, YBT akhir.
Okey, kita lihat bagaimana kita nak catatkannya. Kita lihat ya. Ini tak nampak pula warna ni. Okey, warna biru lah Okey. YBT 880 diberi dalam soalan 880 diberi oleh soalan. Okey, jumlah yang kita dapat ni tak cukup, so kita kena tambah lagi YBT 880. Okey, kita tambah sebab tu tempat yang sama. Kemudian YBO, kita nak tolakkan yang tahun hadapan. Yang mana satu tahun hadapan? Yang tahun 2018. Berjumlah 960. So kita akan tolakkan opposite side 960. Okey. Kemudian yang awal tadi kita dah catat baki awal ni kita kena catat, jangan lupa asset YBT dan juga YBO di bahagian kredit liability. So kita dah catat, kemudian kita dah kira tadi ada 600 yang yuran lapuk. Yuran lapuk kita dapat 600. So kita dah catat. Okey, baik. Akaun yuran lapuk ni dia adalah macam hutang lapuk juga ya, yuran lapuk tadi kita tengok Jadi yuran lapuk ialah macam hutang lapuk juga, dia adalah belanja. So dalam tu kita akan debitkan akaun yuran lapuk dan kreditkan akaun yuran. Okey, jadi perbezaan kita akan dapat jumlah sebenar yuran bagi tempoh perakaunan sehingga Disember 2017. Okey, so dalam soalan ini kita ada dua iaitu kita ada yuran ahli yang kita kira. Okey, kemudian yuran lapuk tadi ni yang yuran lapuk tadi. Okey. Ini adalah belanja. Okey, ini adalah pendapatan hasil. Okey, ini pendapatan belanja, perbelanjaan hasil. Ini adalah perbelanjaan hasil, ini adalah pendapatan hasil. Okey, ini dalam PKK, ABT, YBT, asset. Okey, YBO, liability. Okey, jadi kita boleh semaklah. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.